Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, ada ke yang masih belum tidur? Yang masih lagi scroll-scroll handphone kan? Mungkin ada yang dah nak tidur kan, sambil-sambil tengok handphone tu ternampak sesi live saya ni. Okay, hai, Assalamualaikum. Thank you yang dah join sesi live saya. Okay, saya nak ucapkan semoga sihat-sihat saja kan. Okay, saya dah lama tak live sejak beberapa hari ni macam sibuk sikit. Okay, Alhamdulillah malam ni nak berjumpa dengan you all semua. Okay, so siapa yang dah join, okay, boleh bantu saya untuk tekan button love, like. Okay, boleh bantu saya untuk tekan button share. Okay, sharekan di grup-grup community yang you all join. Okay, supaya mungkin ada yang dapat manfaat daripada apa yang saya nak sharing malam ni. Okay, so actually saya baru je habis sesi kelas, okay, inner circle meeting. Hari ni hari yang kedua saya bersama dengan inilah inner circle meeting ni. Okay, siapa tu yang dah bersama saya? Say hi, okay, supaya saya nampak. Assalamualaikum. Okay, so ni sesi hari yang kedua. Semalam hari yang pertama. So actually ICM ni agak berasap lah, agak berat jugalah ilmunya kan. So insyaAllah saya cuba untuk hadam satu persatu, dan insyaAllah mana yang saya rasa saya boleh share dengan rakan-rakan, insyaAllah saya akan sikit-sikit kita akan share dengan you all semua. Okay, okay, cuba say hi siapa yang dah bersama dengan saya, belanja love, like, okay, macam biasa. Okay, dan juga bantu saya untuk tekan button share, sharekan di grup-grup community. Okay, saya kenalkan diri dulu. Saya Nurul Syafiqah. Mungkin ada yang baru first time menonton saya kan. Okay, saya pengasas kepada Soulmates Lab, di mana kepakaran Soulmates adalah membantu pasangan suami isteri yang nak kekal romantik dengan menghantar kejutan surprise. Okay, so siapa yang dah bersama dengan saya? Sebelum saya nak share sikit lah malam ni, okay, apakah tujuan hidup kita sebenarnya, kan, sebab sebelum ni sepanjang saya buat bisnes ni kan, bila kita ada team, okay, bila kita ada staff-staff kita kan, kadang kita tanya dengan mereka sebenarnya kenapa diorang pergi kerja kan. Ada orang, okay, ni kenyataan yang perkara betul, ada orang yang pergi kerja, diorang tak tahu kenapa diorang pergi kerja. Diorang kenapa diorang hidup dekat dunia ni pun diorang tak tahu untuk apa. Okay, so saya nak sharing sikit lah. Ni adalah one of point yang kita belajar siang tadi. Okay, sebenarnya kenapa? Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita sebenarnya dekat dunia ni kan? So mungkin sebelum ni saya sendiri pun macam tak pernah terfikir dengan lebih dalam lah sebenarnya apa tujuan kita. Buat bisnes actually apa tujuan kita? Walaupun kita kalau tak buat bisnes pun kita bekerja, apa tujuan kita pergi kerja? Apa tujuan kita? Kalau mungkin ada rakan-rakan Nurul yang ada buat bisnes kan, mungkin apakah tujuan kita nak buat bisnes tu? Adakah sekadar nak buat bisnes, nak kenalkan dengan orang, ni aku jual ni kan, kau nak beli tak? Kan, aku jual ni, kau nak beli tak? So bisnes ni kan pada saya bukan semata-mata kita nak menjual barang, apa barang yang kita jual lah kan. Bukan semata-mata kita nak tunjuk dengan orang, nak kenalkan ni kita jual ni, kita jual ni. So bukan semata-mata benda tu. Jadi bila saya buat bisnes ni kan, Alhamdulillah saya buat bisnes daripada 2013, daripada rumah kan, dan slowly kita grow daripada tak ada team sampai dah ada team. Jadi along the way saya buat bisnes ni, banyaklah benda saya belajar. Dia bukan semata-mata kita apa strategi kan, apa strategi marketing, macam mana kita nak buat orang kenal produk kita, macam mana kita nak buat orang untuk beli produk kita, macam mana kita nak cari lebih ramai customer. Bisnes ni kan bukan setakat tu je. Kan, jadi sepanjang saya buat bisnes ni, apa yang saya belajar, saya banyak perkara apa yang saya belajar sepanjang saya bina bisnes. Mungkin sebelum ni mungkin ada di antara you all yang tak suka buat bisnes kan. Husband saya pun adalah salah seorang yang tak suka buat bisnes. Dulu dia memang antara orang yang menentang saya buat bisnes. Okay, tapi along the way saya buat bisnes dalam sekarang ni bila boleh dikira sebagai 8 tahun saya buat bisnes.
Hai, Assalamualaikum. Siapa yang baru bersama dengan saya? Jom say hi sikit. Hai Mama Shu. Thank you for watching. Thank you yang baru join saya. Thank you so much. Okay. Saya nak share sikit lah apa tujuan sebenar bila kita buat bisnes ni. Ataupun apa tujuan kita hidup sebenarnya. Okay. Okay. So bila saya buat bisnes kan. Bila saya buat bisnes along the way. Bila kita belajar. Kita dapat kenal pasti sebenarnya. Kenapa kita buat bisnes? Hai Hanim. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So, buat bisnes ni sebenarnya dia mengajar kita kan. Untuk kita lebih faham apakah tujuan hidup kita. Kenapa kita nak buat bisnes? Bangun tidur kan. Bangun tidur kita fikir, kenapa aku kena buat bisnes Kan kalau dulu saya cakap dengan you all kalau dulu saya nak buat bisnes ni sebab saya nak kaya. Saya nak kaya sebab dulu saya asal daripada orang yang bukan orang senang. Jadi saya nak buat bisnes sebab saya nak kaya. Jadi bila saya belajar kan, saya pergi kelas, saya bermentor kan, buat bisnes ni kan. Betul tu, lebih faham tujuan hidup sebenarnya. Yes, betul. Jadi bila kita belajar kan, rupa-rupanya kan perkara yang antara kesilapan yang saya buat adalah saya buat bisnes ni niat dia nak kaya. So itu antara kesilapan saya lah. Jadi bila kita belajar kita tukar. Sebenarnya bila kita buat bisnes, kita lebih kepada kita nak bantu orang. Kita nak bantu family kita, kita nak bantu ada staff, kita nak bantu staff kita untuk ada pendapatan bulanan diorang. Lepas tu bila kita dah ada team agent, bila kita dah ada team stokis, kita nak bantu diorang supaya mereka boleh bina pendapatan, boleh ada income bulanan, boleh buat sales, boleh buat income 3-4 angka sebulan. Kan, jadi bila kita buat bisnes kan, dia rasa macam tujuan hidup kita ni lebih terarah lah. Tak adalah kita rasa macam kita buat sekadar buat tau. Ada orang yang buat bisnes kan, buat sekadar buat. Sebab tu dia buat bisnes ni tak jadi, dia buat bisnes lain. Dia buat bisnes tak jadi, dia buat bisnes lain. Dia buat bisnes tak jadi, dia buat bisnes lain. Bertukar-tukar bisnes. Sebab apa tahu? Sebab salah satu sebab adalah dia tak faham ataupun dia tak tahu kenapa dia buat bisnes tu. So ini adalah antara perkara betul yang saya tukar dulu niat saya. Saya nak bantu orang. Saya nak bantu family saya. Saya nak bantu suami saya. Nak ringankan beban dia. Saya nak bantu anak-anak saya supaya mereka mungkin sebelum ni kan nak makan apa-apa, Nurul terpaksa tunggu bulan depan lah. Sebab apa? Sebab kita tak ada keuangan yang cukup, tak stable. So that's why saya kena buat bisnes. Macam tu. Okay, so actually banyak lah benefit. Bukan benefit yang sebenarnya kita mengenal diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita sendiri. Contoh kan, dalam buat bisnes ni juga kita akan belajar daripada kesilapan. Mungkin orang akan cakap, aku tak nak buat bisnes sebab aku takut gagal. Okay, Nurul pernah ramai Nurul jumpa. Macam Nurul kan sekarang ni kita ada agent, ada stokis, ada rakan-rakan bisnes partner. Kan kebanyakan kenapa orang tak nak buat bisnes ni disebabkan mereka takut gagal. Mereka takut apa yang mereka buat, apa yang mereka pilih tu tak menjadi. Sama macam Nurul pun takut juga. Tapi dalam bisnes ni along the way kan kita belajar daripada kesilapan. Bila kita buat satu kesilapan, sebenarnya kita sedang belajar sesuatu perkara. Kalau kita tak buat silap, kita tak belajar. Serius, betul. Kalau kita tak buat silap, kita tak belajar. So bermaksud, lagi banyak kita buat silap, lagi banyak kita belajar. Siapa setuju dengan Nurul? Dalam Nurul nak menaikkan bisnes Nurul daripada Nurul dekat rumah, sampailah Nurul ada kedai kecil, lepas tu Nurul pindah ada kedai besar. Terlalu banyak kesilapan yang saya buat. Terlalu banyak. Dan bila kita buat silap tu lah kita belajar. Kan? Okay, hai. Assalamualaikum. Siapa yang baru join? Thank you so much yang baru join. Nurul nampak mata. Tapi Nurul tak nampak komen. Dia dah nampak sikit. Betul. Lebih faham tujuan hidup sebenarnya. Yes, betul. Okay? So, lagi banyak yang Nurul silap, lagi banyak yang Nurul dapat belajar. Contohnya Nurul banyak je. Nurul tersilap hire orang, tersilap cakap dengan tim, kan, termarah tim lari, kan, banyak sebenarnya kita belajar. Okay, kita tersilap ambil orang, okay, macam-macam orang, kan, macam contoh lagi lah rekrutmen tim ni. Bila hari ni masuk, besok dah keluar, kan. Ada yang separuh hari je masuk, lepas tu waktu rehat dah tak masuk-masuk dah. Jadi waktu tu Nurul belajar kat mana silap Nurul, kan. So bila kita belajar, bila kita silap, kita sedang belajar sesuatu.
Hai Nur Hafiza, thank you for watching. Hai, Assalamualaikum, thank you. Okay, Nur baru je habis kelas. Jadi dah beberapa hari ni Nur tak buat live. Jadi kan kena buat live juga. Sebab apa tahu? Sebab untuk praktis kita cakap. Kalau Nurul tak cakap, contoh hari tu, ada satu hari tu lepas Nur vaksin, lepas tu Nur demam tau. Nur collab, adalah 3-4 hari Nur demam. Jadi waktu Nur demam tu memanglah kita tak live, kita lemah badan apa semua kan. Jadi bila dah 3-4 hari Nur tak buat live, bila Nur nak start balik buat live tu, Nur rasa macam, apa pasal macam tak reti cakap macam tu tau. Jadi Nur cakap, tak boleh kalau tak live ni tak boleh. Jadi Nur kena live sebab asalnya dulu masa awal-awal Nur buat bisnes, masa 2019 Nur start buat live, Nur akan live setiap hari tanpa cuti, tanpa off. Nur akan buat. Macam mana Nur naikkan nama Soulmate tu, Nur akan buat live hari-hari. Kan? Sebab apa tahu? Sebab Nur nak ada satu level confident untuk bercakap. Sebab perlu practice. Kan orang katakan practice makes perfect. Kan? Tapi sebenarnya practice make apa? Improvement. Okay? Kerana Kak Nurullah sekarang hari-hari Dayah live. Wow, amazing. Hai Syaira Muhammad, hai Nur Hidayah, thank you for watching. Betul, saya macam mana saya naikkan nama Soulmate adalah saya buat orang nampak saya setiap hari. Saya buat live hari-hari tanpa gagal. Waktu tu masih belum ada team lagi lah. Okay, tapi Alhamdulillah sekarang sudah ada team yang boleh buat live. Okay, sekarang satu hari Soulmate akan live banyak kali. Kalau you all follow Soulmate, you akan sentiasa nampak Soulmate akan sentiasa bantu untuk remind semua orang yang kadang-kadang mungkin terlupa birthday lah apalah kan. So Soulmate akan live hari-hari. Okay, so bila saya dah ada team kan, jadi dia punya live tu kurang sikit lah. Sebab team kita dah buat. Tapi saya still juga nak buat live supaya bila saya bercakap, dia akan bantu saya untuk boost saya punya confident level. Dan dia akan bantu saya untuk bercakap dengan lebih teratur. Kalau dulu saya tak pandai cakap pun, tergagap-gagap. Betul, kalau saya tengok live saya yang lama kan, memang malu kan. Inspired, thank you so much Nur Hidayah. Okay, saya pun malu nak tengok live saya yang first time. Tapi itulah yang saya buat, konsisten hari-hari. Okay, dan dalam bisnes juga dia mengajar saya untuk build up confident level saya. Dulu saya nak jumpa orang pun saya takut, saya nak bercakap dengan orang pun saya takut. Tapi dengan live kita akan jadi lebih confident. Terfikir apa aku nak cakap bila hari-hari live jadi confident level 4. Yes, betul. First time memanglah semua orang pun dia takkan pernah macam cakap kalau kita baby kan, kita pun tak pernah jalan, kita pun tak pernah bertatih. Tapi bila kita berani untuk buat untuk first step, dan kita akan dapat untuk next step lagi kan. Hai Hairul Ahad, Hasrul berada. Hasrul, thank you for watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Okay, so dengan buat bisnes ni dia mengajar kita banyak benda. Boleh build up confident level. Lagi apa lagi? Saya boleh belajar mengenal diri saya. Kalau dulu saya tak kenal diri saya selalu marah-marah. Okay, dulu saya selalu marah. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kan kalau pelik-pelik selamat pagi tu, ni saya punya team lah. Kalau saya punya team memang selalu cakap all the time selamat pagi. Okay. So bila kita dalam bisnes, saya lebih mengenal diri saya. Kalau dulu saya setiap pagi, kadang-kadang kan anak buat hal pun saya marah. Saya tak pandai nak kawal emosi. Jadi bila kita dalam bisnes, kita tak boleh nak stres. Kita tak boleh nak beremosi tau. Sebab rezeki tak masuk kalau kita dalam keadaan yang marah, kalau kita dalam keadaan yang energi kita low. Jadi bila saya dalam bisnes ni, dia mengajar saya untuk jadi lebih tenang, dia mengajar saya untuk jadi lebih positif, kawal perasaan marah kan. Jadi kita nak menarik rezeki, kita nak menjadi magnet rezeki. Jadi kita kena belajar kawal benda-benda macam tu. Hai Daniel, thank you for watching. Kerusi bau kedai. Baru berapa hari kita pakai? Baru 3 hari kita pakai. Walaupun tak ada viewer, kita kena confident. Yes, betul, cakap je. Okay, sebab saya ada tim saya tahu. Tim saya pun, mereka pun tak pernah buat live juga. Tapi saya cakap dengan tim saya,
Tak apa, tak ada orang tengok pun tak apa. Okay, jadikan tu sebagai proses you learning, proses you bercakap, training. Okay, proses training untuk you belajar bercakap. Tak ada orang nampak pun tak apa. Kan, kita belajar je cakap. Nanti bila kita dah pandai cakap, orang dah tengok kita. Waktu kita tak pandai cakap ni, tak ada orang tengok pun tak apa. Saya cakap dengan tim saya macam tu. Dan Alhamdulillah, kan, tim saya pun lama-lama makin hari makin pandai cakap. Ya betul, nanti lama-lama orang akan tengok live kita. Kan, betul tak? Pak, tim saya pun bantu untuk komen. Dulu asalnya tim saya pun tak pandai buat live. Hai Murni, thank you for watching. Learning process, setuju? Yes, betul. Betul, learning process. Okay, kalau kita tak mulakan step pertama, tak ada step yang seterusnya. Kita nak naik tangga tinggi, tingkat 5. Tapi kalau kita tak mulakan untuk langkah anak tangga yang pertama, kita tak akan sampai kepada anak tangga yang ke tingkat 5 tu. Okay? Hai. Thank you for watching. Thank you. Okay. So sebenarnya Nurul nak share dengan you all ni. Sebenarnya siang tadi Nurul ada 3 soalan tau yang mentor Nurul suruh jawab. So Nurul nak share juga soalan ni dengan you all. Sebab kan siang tadi kita buat soalan ni sampai bengkak mata tau. Dan soalan ni betul-betul terkesan dengan Nurul. Sangat-sangat terkesan dan Nurul buat task ni tadi bersama dengan husband. Okay, bersama dengan husband Nurul dan memang soalan ni betul-betul memberi kesan dekat kita. Kan? So siapa nak tahu apa soalan dia? Apakah 3 soalan ni? Siapa nak tahu? Cuba komen sikit. Cuba belanja love sikit nak tengok. Alhamdulillah. Cuba belanja love sikit. Thank you. Wow, banyak love. Hi madam. Hi Henny. Thank you for watching. Wow, dari Sabah menonton saya. Thank you so much. Nak. Okay, thank you. Okay, so Nurul ada 3 soalan. 3 soalan ni yang tadi Nurul baru je dapat dan task ni. Dan yang tadi Nurul baru je buat. Dan sambil buat tu mengalir-ngalir air mata sampai bengkak mata ni kan. Habis vaksin bolehlah dating. Dating Starbucks. Kan? Okay. Thank you yang baru menonton saya. Thank you so much. Okay, so ada 3 soalan yang tadi yang kita punya task. Okay, soalan first dia macam ni. Kalau you all nak type dekat ruangan komen pun boleh. Supaya nanti rakan-rakan kita yang lain boleh baca juga. Okay, so tadi first soalan tadi adalah sekiranya kita ada masa 10 tahun je lagi untuk hidup. Okay, sekiranya kita ada 10 tahun je lagi untuk hidup, apakah yang kita betul-betul nak capai? Hi Aini, thank you. Hi Puan Aini, thank you for watching. Rindu Spire lah. Alhamdulillah, hari ni saya hari kedua ICM. Seriously, memang berasap-rasap kepala otak. Kan? Bak kata mentor, bak kata Datuk Wira, bila ICM ni dia adalah proses mengembangkan kepala otak tau. Jadi, apa ilmu yang kita terima ni, dia macam besar. Jadi bila otak kita ni kecil, dia tak boleh nak terima. Jadi kita kena paksa kita punya kepala otak ni untuk kembang, untuk kita stretch kita punya otak ni supaya kita boleh terima ilmu yang besar. Macam tu lah umpama dia. Kan? Proud of you Puan. InsyaAllah. Puan ni pun hebat juga. InsyaAllah saya tunggu dekat Titan. Okay, insyaAllah doakan saya. Amin, insyaAllah. Okay, hi Amfidaus. Thank you for watching. Okay, tadi soulmate slide ada komen. Sekiranya anda ada masa 10 tahun untuk hidup, apakah perkara yang betul-betul anda nak sangat capai? Okay. So tadi Nurul senaraikan 12. Okay, 12 perkara sebab kita ada masa 5 minit je untuk listkan tadi. Kan? So saya listkan apakah perkara 10. Saya listkan 12 dekat sini. Apakah perkara yang betul-betul saya nak capai? Apakah perkara yang saya nak buat terbaik dalam jangka masa 10 tahun. Kita tengok umur kita Okay, kalau umur saya sekarang 34 tahun. 10 tahun yang ke depan 34 tahun. Saya tengok umur mak saya, umur ayah saya. Okay, umur mak saya sekarang umur dia 56 tahun. 10 tahun ke depan waktu tu umur dia 66 tahun. Kan, umur ayah kita pula berapa? Umur anak-anak kita berapa? Husband kita berapa? So Nurul listkan semua umur-umur ahli family Nurul ni 10 tahun ke depan.
Jadi bila umur dia orang buat macam tu kan, jadi apakah yang Nurul nak give the best dekat mereka? So ini yang Nurul listkan. Dan ini adalah menjadi purpose utama kenapa Nurul kena buat bisnes ni betul-betul gila betul. So mungkin you all pun boleh komen, boleh buat task ni juga. Boleh listkan apakah perkara yang you all betul-betul nak capai, sangat serius nak capai. Kita tak banyak masa dah. And kita tak tahu pun adakah besok kita masih bernafas ataupun tidak lagi. Kan? So that's why tadi adalah sesi yang mengalir-ngalirkan air mata. Ni baru soalan pertama tau. Dia ada 3 soalan. Task tadi waktu siang tadilah dalam ICM. So mungkin rakan-rakan pun boleh buat task ni juga untuk kita lebih mengenal diri kita, untuk kita lebih mengenal apakah tujuan hidup kita ni, apakah tujuan kita buat bisnes, apakah tujuan kita bekerja, apakah tujuan kita ni berada dalam dunia ni. Kan? Kenapa kita kena hidup dekat dalam dunia ni? Okay? So tu soalan pertama. Soalan kedua. Amin. Kami tim Soulmate akan mendoakan puan. Semoga puan sukses selalu, insyaAllah. Aduh, jam kepala nak fikir kan? Nampak tak? Sebelum ni pun Nurul tak pernah lagi buat task macam ni. Kan, kita tak fikir secara deep. Tapi untuk kita kenal siapa diri kita, apa tujuan kita hidup, kalau kita buat benda ni betul-betul dengan sepenuh hati, dia kena buat sepenuh hati tau. Kalau kita tak menjiwai, kita tak boleh nak menulis dengan bagus. Kita tak boleh nak menulis dengan deep. Kenapa kita nak capai benda tu dalam jangka masa yang 10 tahun ni? Mungkin kalau mak dengan ayah kita sekarang umur 60, tahun depan dah 70, kita pun tak pasti sama ada diberi kesempatan lagi ataupun tidak untuk kita berjasa dengan mereka kan. So that's why kita listkan benda ni supaya kita rasa macam inilah tujuan hidup aku. Okay? So soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah sekiranya kita dah tak ada. Tadi soalan dia sekiranya ada masa 10 tahun kan? Tapi sekiranya kita dah tak ada, apakah perkara yang kita nak orang kenal kita? Sangat deep. Boleh komen kan? Mungkin rakan-rakan kita boleh baca. Kan, sekiranya kita dah tak ada, apakah perkara yang kita nak orang bercakap tentang kita? Kenal siapa kita? Waktu saya buat task ni tadi kan, saya sedang fikirkan arwah Siti Sarah. Saya sangat menginspirasikan. Nak sebut pun tak boleh. Kan? Okay, waktu saya menulis tadi, saya teringat arwah Siti Sarah. Dia adalah orang yang sangat banyak memberi sumbangan. Sangat baik. Dan orang bercakap banyak kebaikan tentang dia. Okay? Dan sekiranya saya tak ada pun, saya teringin nak jadi macam dia. Orang bercakap semua yang baik-baik tentang dia. Orang menginspirasikan apa yang dia buat. Kan? Peribadi dia, attitude dia. Okay? Saya pun nak jadi macam tu juga. So mungkin you all pun boleh tulis. Sekiranya kita dah tak ada nanti, kan? Kita nak orang cakap apa tentang kita? Adakah kita nak orang cakap tentang yang buruk-buruk? Kan? Tak nak. Kan, so that's why lah. Sementara kita masih ada ni, kita beri manfaat pada ramai orang. So dengan cara saya buat live ni pun, sedikit sebanyak saya beri manfaat dekat orang. Saya nak orang kenal saya, apa yang saya sharing, apa pengalaman saya, apa experience yang saya ada jatuh bangun saya kongsikan dengan rakan-rakan. Okay? So itulah yang saya nak orang kenal saya macam tu. Apa yang kita beri, sumbangan-sumbangan yang kita beri, mungkin waktu hidup ni orang tak nampak, tapi bila kita dah tak ada nanti, semua tu orang nampak satu persatu. Okay, cuba kita pula tulis untuk diri kita. Sekiranya kita tak ada, sementara kita masih hidup ni, apakah yang kita nak buat supaya orang akan bercakap tentang kita nanti bila kita dah tak ada. Thank you yang bantu saya untuk komen kan.
Kalau lah nyawa saya tinggal 10 tahun je, apa yang saya buat betul-betul, saya perlu buat adalah bawa mak ayah saya pergi haji. Amazing. Betul, itu adalah antara satu wish list saya. Saya nak bawa mak ayah saya pergi haji. Okay, so itu adalah antara wish list saya. Okay, so mungkin pun you all boleh tuliskan kenapa sangat penting you all nak capai benda tu. Okay, so sekiranya kita dah tak ada pula, apa yang kita nak orang kenal kita sebagai apa? Kan, mestilah kita tak nak orang bercakap buruk tentang kita. So kita kena beri yang the best. So maksudnya macam contoh soulmate sendiri. Soulmate sendiri, kenapa soulmate ni dibangunkan? Sebab saya nak bantu ramai orang untuk happykan ramai orang. So ini perjuangan saya. Saya nak tengok ramai orang happy. Saya nak tengok ramai orang menghargai each other, husband and wife. Mengeratkan lagi pasangan suami isteri. Kan saya nak bantu tim-tim stokis, agent, dropship saya untuk mereka ada pendapatan bersama dengan soulmate. So ini perjuangan saya. Walaupun saya dah tak ada, saya nak soulmate sentiasa ada untuk terus bantu ramai orang. Okay? So jawablah, you all boleh jawab untuk side you all pula. So ni task saya siang tadi. Saya buat sambil melilih air mata. So buat dengan hati. Okay, so next kita move ke soalan nombor 3. Siapa nak? Siapa nak lagi? Kalau tak nak, saya simpan soalan nombor 3 ni. Kan, saya simpan lah soalan nombor 3. Kalau tak ada yang nak. Cuba komen sikit. Nak ke? Nak soalan yang terakhir. Thank you yang belanja love. Banyak sangat love. Thank you so much. Nak, thank you. Thank you so much. Tapi janji dengan saya, you all kena buat task ni. Okay? You all kena sama-sama buat task ni supaya kita boleh improve diri kita, kita boleh lebih mengenali diri kita, kita lebih faham apakah tujuan hidup kita. Okay? So soalan yang ketiga. Apakah yang kita nak persembahkan kepada pencipta kita nanti? Boleh bantu saya untuk komenkan. Apakah yang kita nak persembahkan kepada pencipta kita nanti? Kan deep kan jawapan dia. So amalan-amalan kita cukup tak sepanjang kita hidup ni? Kan, kalau kita hidup 34 tahun, kalau kita hidup 50 tahun, katalah 10 tahun ke depan kan, 10 tahun ke depan adalah kita boleh hidup 10 tahun lagi je contoh. Kan, dalam masa 10 tahun ni, apa yang kita nak persembahkan kepada pencipta kita nanti? Hai Nura, thank you for watching. Hi. Thank you. Tadi Nur sharing apakah task siang tadi Nur diberi task. Okay, dan kita ada sesi mengenal pasti apakah tujuan hidup kita. Okay, ada 3 soalan. Tadi Nur dah share kan. Tadi ada boleh scroll juga komen. Tim-tim kita pun tadi ada bantu untuk komen kan. Mana yang terlepas. Okay. So soalan yang ketiga. Nur dah soalan yang ketiga dah pun. Soalan ketiga, apakah yang kita nak persembahkan kepada pencipta kita nanti? Kan sumbangan kita banyak ke tak? Amalan kita, manfaat-manfaat yang kita beri dekat orang cukup ke tak? Okay. So itulah 3 soalan yang betul-betul touch, yang betul-betul memberi kesan dekat Nurul hari ni. Thanks for sharing. Best lah tengok my senior semua. Thank you so much Nura. Nura tahu Nura pun hebat juga, insyaAllah. Okay. Semoga Nura pun lebih sukses lepas ni. Nura ramai kawan-kawan Nura yang buat bisnes. Okay. Dan Nura sangat bangga bila tengok orang Melayu kita berjaya buat bisnes. Kan, sama-sama kita bantu each other.
Okay, dan that's why lah Nurul punya sesi hari ni live pun Nurul nak share apa yang Nurul dapat siang tadi waktu ICM. So ada 3 soalan yang Datuk Ira suruh kita buat task ni. Okay, dan bila Nurul buat task ni, dia sangat terkesan lah bagi Nurul. And Nurul rasa macam lebih jelas kenapa Nurul buat bisnes ni. Kadang-kadang kan bila kita tengok ramai orang yang berjaya, bila dah berada dalam title ni kan, kalau dulu kita fight untuk buat setahun 1 juta. Tapi bila kita dah berada di dalam circle title ni, kita akan jumpa orang buat sebulan 1 juta. Dan kita akan jumpa orang yang buat sehari 1 juta. Jadi kan, bila kita dah berada dalam circle tu kan, kita tengok apa sebenarnya yang diorang buat. Kan, apa sebenarnya yang diorang, strategi apa yang diorang guna. Kadang-kadang kita bermain-main dalam fikiran kita kan. Tapi kan bila Nurul baru 2 minggu dekat dalam circle Titan kan, mungkin dapat bantu lebih ramai orang lain bahagia, insyaAllah. Hai Kak Salwa, thank you for watching. Okay, jadi bila Nurul berada dalam circle Titan ni, bila Nurul tengok diorang buat juta sehari, 1 juta kan, mula agak macam culture shock sikit lah. Macam push, dahsyat betul lah apa diorang buat strategi apa diorang guna. Tapi kan sebenarnya apa yang diorang buat, you all tahu tak, Titan punya group seawal 4:30 pagi diorang memang dah hidup dah group tu. 4:30 pagi diorang dah hidup dah. Diorang dah hidup dah kan. Seawal 4:30 pagi dah start, ada yang salam tahajud apa semua. Lepas tu ratib dan tazkirah subuh, istighfar, mengaji. Mereka cakap, oh rupanya diorang resepi kejayaan diorang tu adalah macam tu. Okay, dan diorang sangat jelas apa tujuan bisnes diorang. Diorang kenal diri diorang. Diorang sangat faham kenapa diorang perlu buat bisnes ni, untuk apa. Bukan untuk kaya. Mungkin pada asalnya orang anggap, oh orang buat bisnes ni untuk kaya. Best, bagus, sebab tu dia kaya, dia buat bisnes. Oh dia buat bisnes sebab tu lah dia kaya. Okay, tapi bila Nurul dah berada dalam circle ni, diorang buat bisnes bukan untuk kaya. Bukan. Nurul nampak perjuangan diorang tu adalah nak bantu orang. Nak bantu ramai orang untuk ada pendapatan. Nak bantu ramai orang yang perlukan servis yang diorang pandai. Diorang pakar untuk buat sesuatu benda. Dan diorang fight untuk bantu ramai orang untuk dapatkan servis dia. So itulah tujuan hidup diorang. Dan sebenarnya kan, bila kita berada dalam dunia bisnes ni, saya sendiri belajar banyak perkara. Saya belajar daripada struggle. Kita faham, oh sangat struggle nak berjaya ni. Kita sangat faham belajar daripada kesilapan. So banyak kesilapan yang kita belajar. Banyak yang kita belajar, nilai diri kita, improve diri kita untuk jadi lebih baik dalam buat bisnes. Kan? Mungkin pada asalnya kita nampak struggle, penat, tak nak buat bisnes, penat, struggle lah, apalah semua kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua yang mengajar kita untuk kita jadi lebih baik esok. Kan? So Nurul sangat amazing lah kepada rakan-rakan Nurul yang sama-sama berjuang dalam buat bisnes ni. Sebab buat bisnes bukannya mudah. Bukan mudah. Kalau boleh cakap, kalau kita boleh kira, boleh apa, air mata ni kalau kita boleh tadah kan, Nurul tak tahulah dah berapa baldi dah. Sepanjang kita buat bisnes ni dah berapa baldi dah air mata yang kita boleh tadah kan. Betul tak? Tapi setuju dengan Nurul. Kan? Tak mudah. Tapi dalam bisnes juga dia mengajar kita jadi lebih kuat. Dia mengajar kita jadi lebih tenang, lebih cekal, lebih kental. Lebih bersemangat, lebih berenergi, lebih bersemangat nak bantu orang. Kan? Dalam bisnes lah Nurul belajar. Betul tu, bisnes ni perit dan tak mudah. Betul. Tak mudah, perit kan? Tapi dalam keperitan, dalam struggle, kita banyak improve diri kita sendiri. Kita belajar lebih banyak mensyukuri. Kita banyak berterima kasih dengan Allah dalam buat bisnes. Ya Allah, syukur hari ni rezeki aku macam ni. Ya Allah, syukur. Dia banyak mengajar Nurul erti mensyukuri sekecil-kecil perkara.
dalam bisnes. Hai Ain, thank you for watching. Assalamualaikum Kak Nur sayang. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Betul. Okay, kalau sebelum ni kan Nurul boleh compare lah dengan kehidupan Nurul yang dulu bila kita bekerja dengan orang. Bukan Nurul nak cakap bekerja dengan orang ni tak bagus. Bagus kalau kita pandai untuk melihat positive side. Kan? Kalau dulu Nurul selalu merungut. Tak cukup gaji, tak cukup itu, tak cukup ini, nak bagi mak tak cukup. Kan? Gaji tak cukup, bonus tak cukup. Nurul selalu sangat mengeluh dulu. Sampai kan Nurul meminjam-minjam duit mak dengan ayah kita sebab nak isi minyak, tak cukup. Waktu dulu. Sebab apa tahu? Sebab waktu tu Nurul tak belajar mensyukuri sekecil perkara. Tapi bila kita sangat struggle, bila kita sangat perit dalam buat bisnes ni, sekecil perkara pun kita sangat syukur. Ya Allah, syukurnya Allah hari ni aku dapat seorang customer. Syukur hari ni customer beli. Walaupun RM20, walaupun RM30, syukurnya sangat. Kan? Betul tak? Thank you. Betul. Thank you Ain. Ain tag nak ramai rakan-rakan ni. Sebenarnya saya dah di penghujung sesi live dah pun. Kan? Tapi thank you so much yang bantu saya untuk sharekan live ni, yang bantu saya untuk tag nama rakan-rakan. Thank you so much Ain. Okay, semoga apa yang saya share hari ni bermanfaat kepada ramai rakan-rakan saya dekat luar. Okay, so mana yang tadi join daripada awal sesi live ni, okay, boleh tengok balik ataupun Ain boleh scroll. Tadi saya ada sharekan 3 soalan. Macam mana kita nak lebih mengenal apakah tujuan hidup kita. Ain baru balik dari Seremban. Wow. Merentas negeri. I am jealous. Okay. I am jealous. Tu buka FB nampak akak online. Saya jarang buat live. Sekarang ni sebab saya sibuk. Tapi saya nak juga. Sebab apa tahu, kalau saya dah lama tak live, saya macam nak cakap tu dia macam susah nak cakap. Kan bila kereta tu, bila kita dah lama tak jalan kan, dia nak start balik tu ambil masa. Tapi saya kena cakap. Kalau 2 hari tak live tu dah tak boleh dah, kena live. Okay? Boleh Ain tengok balik nanti. Okay, thank you Ain. Okay, so thank you so much. Saya pun dah lewat dah ni, saya nak balik rumah. Saya nak jumpa anak-anak saya. Saya nak minta maaf dengan anak-anak saya. Okay? Sebab saya tinggalkan dia seharian. Okay? Daripada semalam pun saya tinggalkan anak saya. Daripada pagi sampai malam. Lepas tu semalam saya balik. Saya marah dia. Saya termarah anak saya. Saya marah dengan dia. Kenapa tak tidur lagi? Sedih pula. Semoga selamat sampai rumah ya Kak. Alhamdulillah. Masih kat office. Saya masih kat office sebab saya ada kelas sampai pukul 11 malam. Okay. Jadi semalam pun sama. Sampai pukul 11 malam saya kelas. 4 hari kelas saya. Lepas tu semalam bila saya balik, bila kita menimba ilmu ni, sebenarnya berat tau kepala kita. Dan dalam kepala kita ni macam banyak benda nak buat tu, nak buat ni, kat mana nak betulkan. Kan sebab kita baru terima ilmu. Jadi bila saya sampai rumah semalam, anak-anak saya tahu, anak saya sangat excited nak jumpa saya. Sebab seharian kita tak tengok diorang kan. Jadi, tapi semalam bila anak-anak saya sambut saya balik dekat depan rumah, saya buka pintu, anak-anak saya sambut, saya marah diorang. Saya cakap, kenapa tak tidur lagi anak? Kenapa tak tidur lagi, dah pukul berapa ni? Sebenarnya kita care dengan diorang, tapi kita terlalu care sampai kita termarah diorang. Jadi anak-anak saya masuk bilik dan diorang pun baring dan diorang pun tidur. Saya tak dapat bercakap dengan dia lah. Saya tak dapat nak bercakap. Lepas tu saya ambil air semayang, saya solat. Saya belum solat isyak, saya solat taubat. Saya minta maaf dengan Allah sebab saya termarah anak saya. Lepas tu bila saya masuk bilik, saya tengok anak-anak saya sudah tidur. Lepas tu, so hari ni saya balik ni, hopefully anak saya belum tidur. Dan saya nak hadiahkan ciuman, pelukan ke anak-anak saya. Okay?
Sorry, saya, hari ni saya sangat sebab. Sorry kalau saya buat anda sebab juga. Tapi inilah, bila kita dalam bisnes ni kan, banyak sangat benda yang kita perlu korbankan. Okay? Hak you kak. Thank you Ain. I actually rindu Ain. Nanti kita jumpa ya Ain Be strong ke, insyaAllah. Sacrifice orang usahawan. Okay? So, anyway, thank you so much yang menonton saya. Okay, yang mana masih belum tidur ni, kan? So, thank you so much. So, insyaAllah lah apa yang Nurul sharing malam ni semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan Nurul, sahabat-sahabat Nurul yang especially yang buat bisnes. Kan sebab Nurul sangat faham macam mana struggle, macam mana peritnya, macam mana nak berkorban masa, tenaga untuk kita bantu ramai orang, untuk kita berjaya, untuk kita capai apa-apa yang kita nak capai. So, Nurul sangat proud dengan you all semua. Okay, sebab perjuangan kita ni tak mudah, tapi kita still kena fight. Okay, still kena fight untuk kita bantu family kita bantu orang-orang yang kita sayang, kita bantu ramai orang dekat luar sana. Okay, dan banyak perkara yang kita nak capai dalam hidup kita. Okay, so insyaAllah thank you so much yang join Nurul. Thank you so much yang bantu Nurul untuk tekan button love like, yang bantu Nurul untuk tekan share. Okay, thank you so much. Kita jumpa lagi di sesi lain-lain. Okay, bye. Assalamualaikum, selamat malam, selamat tidur. Okay, bye.